Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu. Kali ini kita bertemu dalam suasana Hari Raya Aidilfitri. Moga-moga hari raya ini adalah satu titik permulaan untuk kita saling bermaaf-maafan, saling memohon maaf di antara kita sesama kita, dan saling kunjung mengunjungi kepada keluarga kita, rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Namun begitu, pada tazkirah kali ini kita akan ceritakan sedikit tentang apakah yang perlu kita lakukan ketika tibanya 1 Syawal. Pertama sekali yang kita lakukan adalah kita disunatkan untuk sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri. Mengikut mazhab Syafi'i, hukum, ya, mengikut mazhab Syafi'i, hukum mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri adalah sunat muakkad. Sunat muakkad, ya, iaitu satu salat yang sangat dituntut kepada semua umat Islam, kerana sembahyang sunat ini hanya dilakukan setahun sekali sahaja, iaitu selesainya bulan Ramadan yang sama-sama kita lakukan. Maka oleh itu, marilah kita sama-sama mempelajari bagaimana cara-cara ataupun kaifiat-kaifiat sembahyang sunat Aidilfitri ini. Maklumlah, ya, kita sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri ini hanya setahun sekali. Maka kemungkinan ada di antara kita yang terlupa bagaimana cara ni, kaifiatnya, ya. Sebelum itu kita bacakan dalam kitab ini, iaitu seperti mana yang saya sebut tadi, sembahyang raya, ya, fitri dan sembahyang raya Aidil Adha. Yang disebut sembahyang 2 hari raya itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, termasuk dalam kumpulan sunat, ya, yang boleh dikerjakan secara berjemaah ataupun seorang diri, ya, sama ada orang itu orang yang bermukim ataupun orang musafir, semua ada laki-laki ataupun perempuan. Tetapi orang yang sedang mengerjakan haji, ya, orang yang sedang mengerjakan haji di Mekah tidak disunatkan mengerjakan berjemaah sekalipun ia tiada di Mina, kerana mereka sedang sibuk dengan ibadah haji. Dari itu disunatkan mereka sembahyang bersendiri-sendiri sahaja. Orang yang berada di Mekah menunaikan haji, maka cuma disunatkan sembahyang ini bersendiri-sendiri saja kerana mereka sibuk dengan ibadah haji. Bila ke waktunya kita mengerjakan sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri ini, maka kata para ulama, sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri ini waktu mulanya adalah ketika masuk kedua-dua sembahyang itu, iaitu sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha adalah sejak mula terbit matahari, ya. Sejak mula terbit matahari, tetapi sunat ditunggu. Sunat ditunggu hingga naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Maknanya bermula waktu sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri ini, ya, bermula ketika terbit matahari, ya, terbit matahari, kemudian ditunggu, sunat ditunggu, ya, sebab maklumlah di antara hikmah menunggu itu adalah kerana ada ahli-ahli jemaah yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat ibadah solat seperti surau, masjid dan sebagainya. Waktu selesai sembahyang Hari Aidilfitri ini adalah sampai masuk waktu zuhur, ya. Tetapi yang afdalnya adalah ketika matahari terbit, ya, di waktu pagi hingga sekurang-kurangnya kita melihat kira-kira 7 kaki, ya, matahari itu terbit daripada tepi langit, ya. Kalau terlihatlah ke pantai, ya, nampak matahari itu dah kira-kira 7 kaki, maka itulah yang lebih afdal, ya. Kerana kalau ditunggu sampai masuk waktu zuhur, kita bimbang bagi mereka yang salat di tempat yang terbuka yang tidak ada atap, maka mereka akan kepanasan terkena matahari, ya.
ataupun sekiranya berlaku hujan. Kemudian apakah lafaz niatnya? Lafaz niatnya adalah usalli sunnatan Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatan Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat raya fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya. Boleh juga kalau nak tambah, sahaja aku sembahyang sunat raya Aidil Fitri ma'muman lillahi Ta'ala. Sekurang-kurang sembahyang raya ialah 2 rakaat seperti sembahyang sunat, ya, sunat ba'diyah ataupun qabliyah, ya, zuhur umpamanya 2 rakaat, ataupun seperti sembahyang fardu subuh 2 rakaat, ya, ditambah takbir pada pertama 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Di rakaat pertama kita akan bertakbir 7 kali. Rakaat pertama kita akan bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, di rakaat pertama kita akan bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, apa dia takbiratul ihram? Iaitu kita baca Allahu Akbar. Lepas itu kita membaca, sebelum kita membaca Fatihah itu, maka kita disunatkan membaca 7 kali lagi, ya. Allahu Akbar, kita belum baca Fatihah lagi. Sembahyang sunat Hari Raya Aidil Fitri ini iaitu selepas kita bertakbir dan berniat, ya, iaitu takbiratul ihram, kemudian kita telah berniat itu, maka disunatkan kita bertakbir 7 kali, ya. Disunatkan kita bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, disunatkan bertakbir 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Maknanya campur takbiratul ihram 8 kali, tapi itu tidak termasuk yang 7 kali, ya. Jadi diselangi dengan di antara takbir itu diselangi dengan, ya, di antara takbir 7 kali itu diselangi dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir, ya, disunatkan 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua pun sama, ya. Di rakaat kedua kita disunatkan membaca takbir 5 kali. Tidak termasuk takbir intiqalat, ya, iaitu takbir untuk bangun, ya, berdiri qiyam, itu tidak termasuk. Kan kita bangun untuk rakaat kedua Allahu Akbar, tidak termasuk itu, ya. Jadi ditakbir lagi 5 kali. Sama juga setiap takbir itu diselangi dengan bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika syak, ya, jika syak pada bilangan takbir, umpamanya adakah sudah selesai 7 kali atau 6 kali, hendaklah pakai yang sedikit, iaitu 6 kali. Ya, ini biasa, ya, kadang-kadang kita ni pandai lupalah, ya, biasalah kita kan lemah kan, lupa 6 ke 7, maka ambil yang sedikit, tambah 1 lagi. Tetapi makmum, ya, makmum wajib ikut imam. Makmum wajib ikut imam. Contoh, imam takbir sama ada lebih atau kurang, maka makmum ikut wajib. Kadang-kadang imam terlupa, cuma 6 kali takbir saja, maka makmum pun wajib ikut, ya. Begitu. Sama juga imam pun sama, kalau sekiranya dia syak apakah 6 ke 7, maka ambil yang sedikit. Maka imam pun tambah lagi 1 kali takbir, maka makmum hanya ikut, wajib mengikut, ya. Kemudian selepas itu barulah dibaca Al-Fatihah, ya. Barulah dibaca Al-Fatihah dan surah-surah terpilih, ya, seperti surah Sabbihisma Rabbikal A'la, ya, surah Al-A'la, ataupun surah Al-Hataka Hadithul Ghasiyah dan lain-lain lagi. Terpulanglah kepada imam, ya, yang mana mereka nak baca. Kemudian selepas itu, selepas bacaan Fatihah dan surah-surah yang dinyaringkan itu, ya, disunatkan dinyaringkan itu, barulah ketika itu disunatkan pula kita mendengar 2 khutbah. Disunatkan kita mendengar 2 khutbah oleh khatib yang bertugas ketika itu, ya. Makna 2 khutbah ini adalah khutbah pertama dan khutbah kedua. Disunatkan kita mendengarnya dengan penuh adab
tertib dan sebagainya. Mudah-mudahan tazkirah ringkas kali ini dapat memberi sedikit pengetahuan kita tentang bagaimanakah sembahyang sunat hari raya Aidilfitri, ya, niatnya dan kaifiatnya. Maka sekian sajalah ringkas daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf kepada semua para penonton dan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.